Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Saya faham ramai yang bimbang dan mencadangkan supaya dilaksanakan total lockdown kerana kes semakin meningkat. Namun, ramai juga yang khawatir sekiranya total lockdown dilaksanakan, mereka yang bergantung kepada pendapatan harian seperti peniaga-peniaga kecil akan terkesan kerana punca pendapatan mereka akan tertutup sama sekali. Memahami seriusnya isu ini, kerajaan telah mewujudkan pasukan khas ataupun Special Task Force yang terdiri daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan Antarabangsa MITI, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Bank Negara untuk meneliti perkara yang melibatkan kepentingan kesihatan dan kesejahteraan rakyat ini. Semalam, Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan keputusan sidang khas MKN pengurusan COVID-19 untuk memperketatkan lagi pelaksanaan PKP 3.0 yang sedang berkuat kuasa dengan menambah sekatan yang lebih ketat ke atas sektor ekonomi dan sosial. Kewujudan varian baru yang lebih agresif dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi di dalam negara akan menyebabkan usaha untuk melandaikan lengkung jangkitan mengambil masa yang lebih panjang. Trend peningkatan kes harian di Malaysia turut berlaku di seluruh dunia yang memaksa kerajaan mengetatkan lagi sekatan-sekatan pergerakan ke atas rakyat mereka dengan tujuan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan memberi ruang kepada sistem kesihatan untuk memberikan rawatan yang lebih berkesan. Mengambil kira situasi terkini, pihak berkuasa akan meningkatkan penguatkuasaan serta akan menambahkan jumlah sekatan jalan raya. Oleh itu, rakyat diminta kekal duduk di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Dua strategi kita untuk mengurangkan pergerakan, iaitu dengan mengurangkan jumlah mereka yang bekerja di pejabat ataupun sama ada di pejabat kerajaan ataupun swasta. Yang kedua, untuk menghadkan masa operasi sektor ekonomi. Bagi memastikan pergerakan dapat dikurangkan ini, 80% kaki tangan kerajaan akan bekerja dari rumah yang melibatkan seramai 750,000 pekerja. Detail mengenai jabatan mana yang perlu bekerja ataupun di mana yang tinggal di rumah ini akan diumumkan oleh KSN, Ketua Setiausaha Negara. Selain daripada itu, sektor swasta juga akan mengurangkan jumlah pekerja yang hadir di satu-satu masa kepada 60,000, dan ini akan melibatkan seramai hampir 6.1 juta pekerja di sektor ini. Ini sebenarnya, saya ulangi sekali lagi, yang bekerja dari rumah, ada kesilapan. Yang bekerja dari rumah untuk sektor swasta adalah 40%, yang melibatkan 6.1 juta pekerja sektor swasta. Perkara ini detailnya akan diumumkan oleh pihak MITI sendiri. Pengangkutan awam juga akan dihadkan kepada 50% kapasiti penumpang sahaja.
manakala kekerapan bagi sektor ini juga akan dikurangkan. Ini bermakna di dalam LRT, bas dan sebagainya, penumpang dikurangkan kepada 50% seperti yang kita laksanakan sewaktu PKP 1.0 dulu. Mengenai operasi perniagaan, saya akan detailkan nanti, akan dihadkan sehingga 8 malam saja, iaitu bermula daripada 8 pagi sehingga 8 malam sahaja. Sekatan-sekatan ini sebenarnya merupakan penambahan kepada SOP yang telah pun berkuat kuasa pada 12 Mei yang lepas, yang mana penumpuan ketika itu lebih kepada sektor sosial. Sekali ini kita tambahkan dengan sektor-sektor ekonomi pula. Dan SOP yang lanjut, SOP yang lebih detail boleh diakses ke laman sesawang kementerian-kementerian yang berkaitan dan juga MKN. Dan semua sekatan tambahan ini akan berkuat kuasa bagi seluruh Semenanjung, termasuk wilayah Persekutuan Labuan mulai 25 hari bulan Mei. Kerajaan juga meletakkan tanggungjawab kepada pihak swasta untuk memastikan penularan tidak merebak dengan mewajibkan semakan status MySejahtera ke atas semua pekerja dan pengunjung sebelum memasuki premis, mewajibkan had jumlah pengunjung ke premis seperti pasaraya dan kedai, pemeriksaan premis kerajaan dan swasta secara agresif oleh pihak penguatkuasa, pemeriksaan secara bersepadu bagi meningkatkan keberkesanan dan dalam penguatkuasaan. Semua agensi penguatkuasa yang mempunyai kuasa kompaun perlu melaksanakan pemantauan SOP di tempat-tempat awam atau tempat yang berkaitan dengan tugas mereka, mempertingkatkan pengoperasian OPS pada hari cuti hujung minggu oleh agensi keselamatan yang biasanya tertumpu kepada hari-hari biasa, dan SOP yang detail bagi sektor ekonomi termasuk perkilangan dan sebagainya akan diumumkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI. Kerajaan juga akan menggunakan HIDE bagi mengenapasi kawasan-kawasan yang berisiko tinggi seperti pusat membeli belah dan kawasan perkilangan. Dan setelah Kementerian Kesihatan membuat penilaian risiko dan libat urus, kawasan yang didapati masih berisiko tinggi akan ditutup serta merta. Saya nak bagi sedikit detail mengenai SOP yang berkaitan dengan sektor ekonomi ini, iaitu operasi kedai makan, gerai makan, kenderaan bersaji, penjaja, gerai makan ataupun kios. Jika dulu daripada 6 pagi hingga 10 malam, sekarang ini 8 pagi hingga 8 malam. Begitu jugalah yang lain, penjualan makanan secara bawa pulang, pandu lalu ataupun penghantaran, kedai runcit, kedai serba nikah dan kedai keperluan harian, pasar malam daripada pukul 4 petang hingga 10 malam. Yang penjualan makanan semua tadi kedai runcit, kita daripada pukul 6 pagi hingga 10 malam kita jadikan daripada 8 pagi hingga 8 malam. Kedai makanan haiwan, stesen minyak kecuali di highway daripada 8 pagi hingga 8 malam. Kedai dobi daripada 6 pagi hingga 10 malam kita jadikan daripada 8 pagi hingga 8 malam. Kedai farmasi juga daripada 8 pagi hingga 10 malam, iaitu kita kekalkan. Jadi pedagang-pedagang lain yang kita benarkan dulu daripada pukul 6 pagi hingga 10 malam, kita pendekkan waktu perniagaan
sehingga pukul 8 malam saja. Ini termasuklah shopping kompleks dan sebagainya, shopping mall juga kita benarkan berniaga sehingga pukul 8 malam. Seperti yang saya sebutkan tadi, tujuannya adalah untuk mengurangkan pergerakan. Saya percaya selepas pukul 8 malam, mungkin kita tidak perlu keluar daripada rumah kerana semua aktiviti perniagaan ditutup. Saya dah sebutkan tadi tentang work from home tadi untuk sektor awam dan juga swasta. Kalau sektor awam tadi 80% ya, yang bekerja daripada rumah, manakala sektor swasta 40% bekerja daripada rumah. Jadi bermakna kalau dikirakan lebih kurang 7 atau hampir 8 juta pekerja yang tidak lagi perlu untuk keluar bekerja di pejabat masing-masing, sama ada di swasta, perkilangan ataupun di pejabat-pejabat kerajaan. Jadi kesannya amat besar kepada pergerakan kerana 8 juta, 7 hingga 8 juta yang tidak bekerja ini akan membolehkan lebih mudah kita mengawal di segi aktiviti harian di kalangan rakyat kita, dan saya percaya tidak akan ada kesesakan jalan raya seperti yang ada hari ini. Jadi apa pun yang kita lakukan dengan SOP yang kita perketatkan, tetapi yang lebih penting adalah disiplin diri kita sendiri. Yang lebih penting bagaimana kita mengadakan kawalan kendiri di kalangan kita sendiri untuk memastikan tiada jangkitan. Kerana yang pentingnya adalah rakyat kita mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Ramai yang bertanya tadi, kenapa kalau kita buat lockdown, total lockdown, kesannya betul. DG akan mungkin boleh memberikan penjelasan. Total lockdown itu mungkin boleh mempercepatkan dari segi mengawal lingkungan. Dan kalau kes sudah pun dapat kita turunkan selepas total lockdown, kita akan longgarkan kembali SOP seperti dulu. Daripada PKP yang ketat, PKP 1.0, apabila kes terkawal, kita turun kepada PKPB yang mana dilonggarkan lagi dari segi kawalan pergerakan dan SOP. Kemudian kita turun pula kepada PKPP yang lebih longgar. Tetapi kalau tiada kawalan yang kita lakukan secara kendiri ini, kes mungkin boleh meningkat semula. Dan kita akan tutup semula. Kita akan buat total lockdown semula. Apabila turun kes, kita buka semula. Apabila naik kes, kita akan tutup semula. Jadi buka tutup ini akan berterusan. Yang lebih penting untuk memastikan apa yang dilakukan oleh kerajaan ini dilakukan oleh Kementerian Kesihatan dan juga kawalan-kawalan pematuhan ini berjaya, bukan semata-mata tanggungjawab kerajaan, tetapi adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat semua. Jadi yang penting adalah amalkan kawalan kendiri untuk memastikan diri, keluarga dan masyarakat kita terus selamat. Kita jaga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kepada Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 22 Mei 2021 jam 12.30 hari. Kes sembuh adalah 4,694 kes. Jumlah kes kumulatif sembuh ialah 449,234, iaitu bersamaan dengan 88.9%. Kes baru hari ini ialah 6,320 kes. Jumlah kes kumulatif ialah 505,115 kes.
Kes import hanya 3 kes dan kesemuanya ialah bukan warga negara. Kes tempatan 6,317 kes, iaitu 5,870 warga negara bersamaan dengan 92.9% dan 447 bukan warga negara bersamaan dengan 7.1%. Kes aktif dengan kebolehjangkitan kini ialah 53,682 kes. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi iaitu ICU ialah 652 kes. Kes yang memerlukan bantuan alat pernafasan ialah 370 kes. Kes kematian hari ini adalah 50 kes dan jumlah kumulatif kes kematian ialah 2,199 bersamaan dengan 0.44%. Jumlah kluster baru yang telah dikenal pasti hari ini ialah 17 kluster. Jumlah kluster setakat ini ialah 2,001 kluster. Dan jumlah kluster yang telah tamat ialah 1,466 kluster dan jumlah kluster aktif ialah 535 kluster. Sebanyak 50 kes kematian pada hari ini yang melibatkan 22 kes di negeri Selangor, 9 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 5 kes di Johor, 4 kes di Kedah, 3 kes di Perak, masing-masing 2 kes di Sarawak dan Pahang serta masing-masing 1 kes di Negeri Sembilan, Melaka dan Kelantan. Perincian jumlah kes mengikut negeri, kes-kes kematian dan kluster-kluster baru akan disiarkan kemudian di laman media sosial Kementerian Kesihatan Malaysia setelah diperincikan. Ingin dimaklumkan, kita perlu mengurangkan pergerakan dan tidak membenarkan perhimpunan dan kita semua diseru untuk patuhi kepada SOP. Amalkanlah PKP kendiri dan keluarga dan duduk di rumah kalau tiada urusan penting. Kalau ada urusan, pastikan kita patuhi kepada SOP, iaitu 3W, elakkan 3W, elakkan 3S dan amalkan 3W. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita buka. Assalamualaikum. Saya soalan untuk Tan Sri dan juga Datuk Sri. Untuk Tan Sri, baru ini ada tersebar di media sosial gambar Tan Sri memakai goggle dan face mask 2 lapis. Adakah ini memberi signal kepada rakyat bahawa selapis face mask tidak cukup untuk memberi perlindungan sebenarnya? Dan soalan kedua untuk Tan Sri juga, ada tak KKM bercadang untuk buat mass screening seperti mana di Selangor untuk mengesan lagi kes positif di kalangan komuniti? Dan untuk Datuk Sri juga, adakah mereka yang memakai face mask ini memakai face shield dan nikab tetapi tidak memakai face mask di dalamnya turut boleh dikenakan perempuan di bawah Akta 342? Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab soalan pertama dulu. Pemakaian face mask diwajibkan di tempat awam, iaitu untuk melindungi kita daripada jangkitan. Tetapi pemakaian face mask, 2 face mask akan lebih berkesan, iaitu dapat menapis lebih daripada 95% daripada virus, dan ini telah pun disarankan oleh CDC. Dan terutama ni di tempat-tempat awam yang berisiko tinggi, contohnya di hospital. Yang ditular di media sosial ialah pemakaian face mask, double face mask dan juga goggle ataupun face shield di hospital. Jadi kebanyakan petugas kesihatan di hospital adalah digalakkan untuk memakai face shield dan juga face mask, tapi bukan fabric face mask, tapi 3-ply face mask atau N95 kalau mereka bekerja di ward COVID ataupun di ICU, dan kena pakaian lengkap iaitu PPE dan sebagainya. Jadi pemakaian double face mask digalakkan tapi bukan diwajibkan, tetapi memakai face mask adalah wajib, sekurang-kurangnya 1 face mask. Untuk di hospital ataupun untuk maksud perubatan, kita tidak menggalakkan pemakaian face mask fabric, tetapi menggalakkan pemakaian face mask 3-ply face mask ataupun N95 di hospital.
Jadi kalau kita berada di tempat yang sesak dan berisiko tinggi, adalah amat digalakkan untuk kita memakai double face mask dan juga face shield. Baru-baru ni ada laporan di Lancet, penerbitan mengatakan virus COVID-19 merebak bukan hanya melalui droplets tetapi juga airborne. Dan dengan itu pemakaian face shield tu digalakkan terutama di tempat-tempat yang berisiko. Yang kedua, soalan mengenai testing. Dari dulu lagi Kementerian Kesihatan menggalakkan testing, iaitu sekarang ni keupayaan kita melaksanakan testing daripada 79 makmal ialah 104,885 ujian RT-PCR. Dan juga kita telah meningkatkan ujian RTK antigen kepada hampir 50,000 dalam tempoh sehari. Jadi kita memang menggalakkan individu untuk tampil ke makmal swasta untuk melaksanakan ujian. Kita dapati 31 makmal dan juga 13 makmal universiti masih ada keupayaan untuk melaksanakan RT-PCR, iaitu sekarang ni keupayaan mereka melaksanakan hanya 30%. Jadi masih ada 70% keupayaan meningkatkan kapasiti RT-PCR. Dan juga RTK antigen kita boleh melaksanakan dan kita menggalakkan NGO ataupun majikan ataupun kerajaan negeri untuk melaksanakan ujian RTK antigen. Dan kita akan umumkan penggunaan RTK antigen, iaitu ailio tekak, deep throat saliva, yang kita boleh mempercepatkan penggunaan untuk mengesan kes-kes yang positif. Apapun, kita galakkan rakyat Malaysia untuk tempoh 2 minggu ini duduk di rumah. Kalau kita boleh laksanakan PKP kendiri dan keluarga, nescaya kita dapat putuskan rantaian jangkitan COVID-19 untuk tempoh 2 minggu ini. Untuk yang penting ialah memberi ruang masa kepada Kementerian Kesihatan untuk meningkatkan lagi keupayaan kita dan kesiapsiagaan kita di hospital dan mengurangkan kes-kes di ward ICU dan ward COVID dan juga di ICU di hospital Kementerian Kesihatan. Terima kasih. Okey. Face shield dan apa satu lagi tadi? Face mask. Niqab. Okey. Di bawah Akta 342 yang diwajibkan adalah memakai face mask di tempat awam. Jadi selain daripada face mask, ianya tidak boleh menjadi alasan untuk tidak selain daripada face mask. Kalau memakai face shield, niqab dan sebagainya, tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak memakai face mask, sebab face mask adalah diwajibkan. Tapi untuk tambahan, boleh memakai face shield, itu just tambahan lah. Begitu juga niqab dan sebagainya. Jadi kalau memakai face shield dan niqab, tidak memakai face mask di dalamnya, ianya tetap salah di bawah Akta 342. Okey. Untuk Datuk Seri Ismail Sabri, seperti yang Datuk Seri katakan tadi, ramai yang mengharapkan PKP 1 seperti mana yang dilaksanakan tahun lalu untuk dilaksanakan ketika ini untuk membendung kes harian COVID-19 yang dilihat agak tinggi, iaitu 6,000 lebih Datuk Seri. Namun berdasarkan keputusan mesyuarat MKN yang diadakan semalam, kerajaan menambah sekatan dalam sektor ekonomi dan sosial, dan bukannya PKP sepenuhnya seperti tahun lalu, bagaimana banyak pusat perniagaan apa semua ditutup. Jadi untuk atas alasan untuk menjaga perniagaan kecil. Jadi selain daripada untuk menjaga perniagaan kecil tepi-tepi jalan, mungkin Datuk Seri boleh jelaskan justifikasi lain kenapa keputusan itu diambil pada mesyuarat semalam. Terima kasih. Kerajaan dah lama memberikan justifikasi ini, iaitu untuk menseimbangkan daripada kepentingan kesihatan dan juga kepentingan rakyat untuk survive, untuk hidup. Ya.
Seperti kita sedia maklum, apabila PKP 1 dulu, waktu kita buat total lockdown, dari segi ekonomi negara secara keseluruhannya 2.4 bilion kerugian oleh kerajaan. Dan kita dah sebutkan dari segi peniaga-peniaga kecil sebenarnya, mereka ini bergantung hidup kepada pendapatan hidup mereka secara harian daripada perniagaan yang mereka laksanakan. Jika kita tutup lagi, bermakna mereka tidak mempunyai pendapatan harian lagi. Jadi inilah merupakan pertimbangan daripada kerajaan. Waktu PKP 1.0 kita dapat dengar dari media sosial dan sebagainya melaporkan ada keluarga yang terpaksa makan nasi dengan air garam saja untuk hidup. Ini merupakan satu perkara yang real, yang berlaku di kalangan rakyat kita, terutamanya golongan miskin dan golongan B40 ini. Jadi sebab itulah kita berpandangan perkara ini perlu diambil kira. Ramai mengatakan kenapa tidak tutup saja syarikat-syarikat besar, industri-industri besar dan sebagainya. Saya difahamkan jika ditutup tidak dibenarkan perniagaan, mungkin ada di kalangan syarikat-syarikat besar ini terpaksa menutup perniagaan mereka. Dan kesannya bukan setakat pada tuan punya syarikat tersebut, tetapi adalah kesannya kepada pekerja-pekerja. Saya percaya ramai pekerja-pekerja yang akan kehilangan pekerjaan. Kalau tak silap saya, waktu PKP 1.0 lebih kurang 800,000 hilang pekerjaan. Hilang pekerjaan bermakna tiada pendapatan. Jadi soalannya, bagaimana rakyat kita nak survive? Yang kena buang kerja, yang hilang pendapatan harian. Jadi sebab itulah kita membuat keputusan. Kita tidak buat total lockdown, tetapi memperketatkan dari segi SOP. Kalau bila kita umumkan pada 12 hari bulan dulu untuk permulaan pelaksanaan PKP ini, kita dah senaraikan SOP yang ketat tetapi hanya melibatkan aktiviti sosial. Hari ini selepas perbincangan MKN ini, kita membuat keputusan untuk memperketatkan, menambahkan lagi SOP dia diperketatkan, termasuk di sektor-sektor ekonomi, terutamanya retail ni, peruncitan ini, termasuk kedai makan dan sebagainya, kedai dobi, yang kita pendekkan, singkatkan dari segi masa berniaga pukul 8 malam supaya pergerakan selepas 8 malam tu tidak ada lagi yang melibatkan rakyat kita. Begitu juga dengan perkilangan tadi yang kita kurangkan dari segi jumlah pekerja yang bekerja. 60% saja bekerja, 40% di rumah. Dari segi kaki tangan kerajaan, hanya 20% berada di ofis, 80% berada di rumah. Jadi kita percaya dengan melalui SOP dan juga pendekatan ini, kita boleh mengawal lengkungan ini, jangkitan ini dengan syarat seperti kata Datuk Tan Sri DG tadi, rakyat mesti bersama-sama kita untuk kita sama-sama melandaikan lengkungan COVID-19 ini. Okey, DG ada nak tambah? Jadi saya merayu kepada rakyat Malaysia untuk bantu Kementerian Kesihatan melaksanakan amalan self-lockdown ataupun PKP Kendiri dan keluarga untuk tempoh 2 minggu, membantu kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19 supaya hospital kita dapat menampung lebih banyak lagi pesakit-pesakit yang akan datang. Jadi masa 2 minggu tu diperlukan oleh Kementerian Kesihatan untuk kita laksanakan beberapa kesiapsiagaan, antaranya ialah stockpiling peralatan kita dan juga melihat kepada susun atur untuk kita meningkatkan lagi keperluan ward dan juga ICU untuk pesakit-pesakit COVID. Jadi kalau boleh dalam tempoh 2 minggu ini kita boleh putuskan rantaian dan duduk di rumah.
Dan jangkitan sekarang ini yang kita lihat kes meningkat adalah terdedah kepada aktiviti-aktiviti dalam tempoh 2 minggu. Kita belum lagi melihat kepada aktiviti-aktiviti selepas Hari Raya. Tetapi sebelum Hari Raya, jadi ada perdedahan kepada virus tersebut, sama ada aktiviti pergerakan kita ataupun aktiviti perhimpunan kita di shopping mall ataupun di tempat-tempat awam, dan ini telah pun terdedah kepada jangkitan yang meningkat sekarang ni. Jadi kita memerlukan tempoh 2 minggu untuk lihat kalau kita boleh duduk di rumah, dan kalau tiada urusan penting, kalau ada urusan penting kita kena patuh kepada SOP, dan ini mungkin akan membantu Kementerian Kesihatan untuk kesiapsiagaan kita untuk meningkatkan keupayaan kita di ward dan juga di hospital. Assalamualaikum Tan Sri, Datuk Sri, saya Hilman dari Bernama TV. Saya ada 2 soalan untuk Tan Sri. Yang pertama, adakah KKM bersedia sekiranya pelaksanaan SOP yang diketatkan baru-baru ini dalam PKP 3.0 ini tidak mengurangkan lengkuk jumlah jangkitan positif COVID-19, memandangkan situasi semasa KKM ketika ini di hospital kerajaan menunjukkan keadaan agak kritikal. Itu soalan pertama saya. Soalan kedua, mengapa dalam sidang mesyuarat khas MKN semalam tidak memutuskan untuk melaksanakan PKP penuh? Adakah ia diminta oleh pemain industri ataupun MITI itu sendiri? Tan Sri, saja. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang hospital kita berada dalam keadaan yang kritikal. Jadi apa yang kita laksanakan sekarang ni ialah yang pertama ialah stockpiling. Mungkin ada yang telah baca surat saya kepada Jabatan Kesihatan Negeri dan hospital untuk melaksanakan kesiapsiagaan yang diperlukan. Yang pertama, stockpiling peralatan, obat-obatan dan sebagainya. Yang kedua, kemudahan sementara. Kita lihat keperluan ICU. Dan sekarang ini penggunaan ICU untuk seluruh negara ialah 91%. Tapi di Lembah Kelang saja ialah 113%. Jadi kita mengenal pasti ruang-ruang yang tertentu, contohnya di ward pemerhatian di Jabatan Kecemasan, Jabatan Harian, Rawatan Harian dan sebagainya, kita ubah suai menjadi ICU. Jadi itu dalam proses yang kita jalankan. Kita juga tambah ICU Medan, ya, iaitu di Hospital Kepala Batas kepada 27 katil. Kita juga telah menulis kepada hospital swasta untuk menambah katil-katil ICU. Mereka menawarkan 104 katil dan sekarang ditambah kepada 124 katil. Penggunaan adalah 60% di hospital swasta. Kita juga menggunakan ordinan darurat Seksyen 3 untuk mengambil alih hospital baru yang belum digunakan lagi. Contohnya kita telah pun melihat kepada Hospital Cyberjaya dan Hospital Pakar Kanak-kanak UKM yang boleh kita ambil alih. Hospital Pakar Kanak-kanak UKM ada 243 katil dan 20 ICU, katil ICU, dan boleh kita menggunakan untuk kesiapsiagaan kita untuk menerima pesakit COVID-19 yang perlukan ICU. Kita juga ada Unified Command Center melihat kepada kesatuan, melihat kepada kesepaduan menggunakan katil-katil ICU di Lembah Kelang, iaitu Hospital Kementerian Kesihatan, Hospital Angkatan Tentera, Hospital Universiti dan juga hospital di pihak swasta. Dan kita lihat kalau ada kekosongan, kita akan menghantar sakit-sakit kita. Dan juga pembedahan elektif telah pun ditangguhkan di Hospital Kementerian Kesihatan untuk sementara waktu, dan kes-kes yang memerlukan pembedahan tapi semi emergency dan sebagainya kita rujuk pada hospital swasta, kes-kes bukan COVID. Dan banyak lagi tindakan kita, contohnya penyumber luaran, iaitu kes-kes bukan COVID kepada hospital swasta, dan juga pengambil alihan fasilitis untuk dijadikan PKRC dan sebagainya. Dan kita juga melihat pada mobilisasi
sumber manusia, iaitu kita sekarang ni menggunakan tenaga petugas kesihatan iaitu daripada post basic ataupun petugas-petugas kita daripada postgraduate students dan sebagainya untuk membantu di lapangan. Jadi ini adalah tindakan-tindakan kita untuk melihat kepada bagaimana kita boleh meningkatkan kemampuan untuk menerima pesakit di hospital-hospital di Lembah Kelang. Tapi apa yang penting ialah peningkatan katil dan juga ICU bukan satu penyelesaian. Penyelesaian ialah tindakan kesihatan awam. Jadi kita menyeru dan menyarankan kepada semua rakyat Malaysia untuk terus bantu Kementerian Kesihatan duduk di rumah. Kalau kita duduk di rumah, tiada perhimpunan dan tiada pergerakan, maka kita boleh mengurangkan jangkitan. Yang bergerak ialah manusia, yang berhimpun ialah manusia. Tetapi virus tak bergerak, virus tak berhimpun. Manusia yang berhimpun, manusia yang bergerak. Virus menjangkiti dan apabila menjangkiti, virus akan membiak di dalam paru-paru kita dan pembiakan tersebut, kalau banyak pembiakan berlaku dan boleh menjangkiti, dan juga kalau banyak pembiakan berlakulah mutasi. Dan sekarang kita lihat pelbagai mutasi dan VOI ataupun variant of interest dan juga variant of concern. Dalam negara kita dah ada 3 variant of concern telah dikesan, iaitu B117, B1351 dan B1617, iaitu variant India, South Africa dan juga UK. Hanya variant Brazil iaitu P1 belum dikesan di negara kita. Jadi sekarang ni kita lihat peningkatan bukan hanya di negara kita tetapi juga di Singapura, di Thailand dan negara-negara lain. Ini mungkin disumbangkan oleh varian yang baru. Satu ketika dulu kita dikejutkan dengan kluster Siva Gangga, iaitu varian D614G, iaitu dalam tempoh 3 minggu virus tersebut telah pun menular di negeri Kedah, iaitu melibatkan kluster Siva Gangga, kluster Tawa, kluster Sungai, kluster Kuala Muda dan sebagainya. Ini adalah mutasi dan sekarang daripada varian D614G mungkin akan bermutasi, akan digantikan dengan varian VOC yang telah saya namakan tadi. Jadi daripada Wuhan, varian Wuhan, virus Wuhan, kita lihat dah ubah, dah digantikan dengan varian D614G dan sekarang ni dalam proses pergantian ataupun merebak dia variant of concern. Dan variant of concern ialah varian yang baru. Jadi keupayaan tubuh kita mungkin mudah dijangkiti dengan varian-varian yang baru, iaitu merebak dengan cepat dan juga jumlah kes kematian meningkat. Inilah cabaran kita dan kita mohon dan merayu kepada rakyat Malaysia untuk membantu Kementerian Kesihatan duduk di rumah dan amalkan PKP kendiri dan keluarga. Terima kasih. Okey, saya nak tambah sikit. Walaupun kita tidak melaksanakan total lockdown seluruh negara, tetapi lockdown secara total itu kita laksanakan secara targeted. Ada dilaksanakan sekarang, iaitu di kawasan yang dipanggil sebagai PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan. Tetapi ia melupakan kawasan-kawasan berdasarkan kita lockdown berdasarkan lokaliti tertentu. Yang mana kawasan itu dibak wire pun, dikelilingi oleh kawat besi, tidak boleh keluar rumah. Semua aktiviti perniagaan dan sebagainya tidak dibenarkan kecuali yang melibatkan untuk keperluan harian seperti kedai runcit dan sebagainya. Yang lain-lain tidak dibenarkan. Semuanya duduk di rumah di kawasan PKPD. Jadi PKPD yang total lockdown tu kita lakukan, tetapi di dalam kawasan bersasar. Setiap hari saya umumkan akan ada PKPD dilaksanakan. Jadi cuma yang tidak kita lakukan seluruh negara, kerana seperti saya katakan tadi, iaitu ianya melibatkan masa depan rakyat, terutamanya rakyat kita yang miskin. Jadi sebab itulah walaupun susah kita nak memberi pertimbangan seperti ini, kerana yang paling mudah adalah melalui total lockdown. Semua duduk rumah, tak boleh keluar, satu aktiviti pun tak ada. Tetapi kesannya adalah kepada
bagaimana rakyat kita yang miskin terutamanya nak meneruskan penghidupan mereka. Saya nak maklumkan, sewaktu PKP 1.0, terdapat banyak kes yang melibatkan masalah mental, masalah mental. Kes bunuh diri juga banyak berlaku. Cuma kita tidak hebohkan perkara ini. Jadi inilah yang kita jaga, yang kita nak jaga rakyat kita, supaya jangan terlalu menderita. Akhirnya walaupun kita nak selamatkan nyawa, tetapi rakyat menderita. Okey, terima kasih. Selamat petang Datuk Seri Tan Sri. Saya ada soalan kepada Datuk Sri. Tadi Datuk Sri ada menyatakan sektor swasta akan mengurangkan pekerja 40%. Adakah ini untuk mereka yang bekerja di bahagian pengurusan sahaja atau termasuk bahagian operasi seperti pekerja kilang? Soalan kedua saya, ada pihak yang mencadangkan pendigitalan permohonan surat untuk kebenaran rentas negeri menerusi aplikasi MySejahtera supaya lebih telus. Adakah kerajaan akan mengkaji kaedah ini supaya pematuhan SOP lebih berkesan? Dan soalan terakhir saya, selain penambahan sekatan yang lebih ketat ke atas sektor ekonomi, bagaimana pula dengan sekatan tambahan untuk aktiviti sosial? Adakah aktiviti beriadah bersukan di kawasan terbuka secara bersendirian masih dibenarkan atau ada had masa yang ditetapkan? Terima kasih. Okey, untuk 40% kerja swasta yang bekerja daripada rumah, kalau dulu melibatkan pengurusan, tidak melibatkan operasi, tapi kali ini seperti saya kata tadi, dari segi detail je akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri MITI ataupun sesiapa sajalah daripada wakil daripada MITI untuk memberikan penjelasan. Seperti saya sebutkan tadi, untuk kaki tangan kerajaan 80% kerja daripada rumah. Siapa, jabatan mana, ianya akan diumumkan oleh pihak kerajaan. Mengenai MySejahtera dengan pihak polis tadi, insya-Allah kita rasa kita akan bincang dengan pihak polis lah dari segi digital, apa yang disebutkan oleh saudari tadi. Mengenai aktiviti sosial, seperti saya sebutkan tadi, apabila kita umumkan PKP 3.0 yang buka kuasa pada 12 Mei, aktiviti sosial hampir kesemua, saya rasa semuanya telah pun tidak dibenarkan. Sama ada yang berkaitan dengan aktiviti sukan, termasuklah aktiviti-aktiviti yang melibatkan aktiviti majlis-majlis di rasmi kerajaan, semua sekali tidak dibenarkan. Cuma kita membenarkan aktiviti secara individu, di bawah aktiviti sosial secara individu yang kita masih benarkan, itu masih kita benarkan. Tapi oleh kerana kita telah pun menetapkan semua aktiviti terhenti pukul 8, maka semua aktiviti yang kita benarkan mana-mana sekalipun terhenti pada pukul 8, kecuali yang melibatkan kes yang melibatkan keagamaan. Seperti kita tahu, Masjid Surau masih dibuka berdasarkan kepada keputusan kerajaan negeri. Kalau sembahyang Isya, tentu sajalah selepas pukul 8 kita masih benarkan. Itu saja ya. Untuk pengesahan operasi farmasi untuk yang baru ni, sama ada pukul 10 atau pukul 8 Datuk Seri untuk okey. Semua yang lain-lain saya nak ulang sekali lagi. Kedai makan yang berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan pandu pandu lalu ke kedai runcit ke kedai makanan haiwan, stesen minyak, kedai dobi, kedai cermin mata, pusat cuci kereta, kedai gunting rambut dan sebagainya sehingga pukul 10, sehingga pukul 8 malam, semua sekali kecuali farmasi. Farmasi adalah pukul 8 malam yang lain-lain tadi sampai daripada ada yang 8 pagi, semuanya daripada 8 pagi sehingga 8 malam, semua tadi kecuali farmasi, iaitu 8 pagi hingga pukul 10 malam.
10 malam. Farmasi saja. Ya, yang lain 8 pagi sehingga 8 malam, kecuali farmasi sampai pukul 10 malam. Alright. Salam sejahtera, soalan kepada Tan Sri. Memandangkan negara maju menunjukkan trend penurunan kes, malah kita dapat melihat Poland telah pun meraihkan kejayaan dengan tidak perlu memakai pelitup muka, mask off. Apakah yang boleh dijadikan iktibar dan panduan dalam membendung penularan di Malaysia selain program vaksinasi secara menyeluruh? Jadi terima kasih atas soalan tersebut. Kalau kita lihat negara-negara lain yang telah pun melalui tempoh kawalan pergerakan ataupun lockdown jangka masa yang panjang, dan mereka berjaya menurunkan kes dan juga mereka menjalankan vaksinasi untuk penduduk mereka, dan dengan dua kaedah tersebut, kalau vaksinasi dapat dipertingkatkan lagi sehingga lebih pada 50 atau 70% untuk mencapai imuniti kelompok, dan kita boleh melonggarkan iaitu kawalan sempadan dan juga perkawalan pergerakan dalam negara kita, iaitu aktiviti kesihatan awam kita boleh dilonggarkan kalau kita berjaya mencapai imuniti kelompok. Itu satu. Dan maksud dia, kalau kita dah berjaya mencapai imuniti kelompok, pemakaian mask, penjarakan boleh kita pertimbangkan. Tapi buat masa ini, sebab kita masih dalam proses vaksinasi penduduk kita, masih berjalan dengan rancak, jadi kita kena amalkan dua-dua kaedah, iaitu kaedah kesihatan awam. Yang paling penting kaedah kesihatan awam ialah duduk di rumah supaya kita dapat putuskan rantaian jangkitan COVID-19 sebagaimana kita laksanakan pada gelombang kedua. Tapi kalau kita perlu keluar daripada rumah dan ada urusan penting, kita kena patuh pada SOP. Kalau kita lihat pada PKP 2.0, kita berjaya mengelakkan lonjakan kes secara mendadak. Pada yang paling tinggi ialah pada 30 hari bulan Januari, iaitu 5,728 kes. Tetapi kita laksanakan PKP 2.0 pada 13 Januari. Lepas tu kita lihat 6 minggu kes makin menurun. Tapi pada pertengahan bulan Mac, kita sektor-sektor lain dibuka. Contohnya sektor sosial, sektor pelajaran dan sebagainya. Dan ini dengan syarat kepatuhan pada SOP. Yang pertama, mungkin ada kelesuan pandemik daripada rakyat dan juga frontliners. Yang kedua, mungkin ada varian baru yang telah menular. Walau bagaimanapun, kalaupun ada varian baru, kalau kita mematuhi SOP, iaitu tindakan kesihatan awam, kita boleh mengawal. Tetapi kepatuhan itu yang kita lihat kurang, dan mungkin masa perayaan ada lebih banyak pergerakan dan juga perhimpunan. Kalau kita lihat data-data terkini, sektor-sektor yang telah menunjukkan keberkesanan aktiviti kita berkurangan ialah sektor di penjara. Contohnya, satu masa dulu peningkatan kes di penjara. Ini adalah kerana kita mengambil alih 13 PLKN dan juga 6 kem wawasan. Dan banduan-banduan akan ditempatkan di situ secara transit selama 2 minggu sebelum diuji, dan selepas diuji dan baru ditempatkan di penjara tersebut. Dan kita tak galakkan pergerakan banduan daripada satu penjara ke satu penjara lain. Jadi kes-kes jangkitan di penjara semakin berkurangan. Yang kedua, sektor pendidikan. Kes meningkat pada bulan 3, bulan 4, dan sekarang ni kita telah pun ambil tindakan, iaitu menutup sekolah dan institut pengajian tinggi. Kita lihat sekarang ini jangkitan di sektor pendidikan semakin berkurangan. Tapi kita lihat pertambahan jangkitan iaitu di sektor keagamaan dan juga sektor sosial meningkat. Jadi tindakan kita bersesuaian dengan dilaksanakan ialah PKP 3.0 untuk melihat pada tiga sektor keagamaan, sektor komuniti ataupun sosial dan juga sektor tempat kerja. Jadi sektor tempat kerja kita kurangkan, iaitu jumlah kapasiti fungsi di kilang contohnya 60%.
dan juga 40% bekerja di rumah, dan juga di perkhidmatan awam hampir 70% akan bekerja di rumah. 80% bekerja di rumah. Ini akan mengurangkan perhimpunan ataupun pergerakan dalam komuniti. Jadi kalau kita boleh mengurangkan pergerakan dalam komuniti, sebab virus sudah ada di dalam komuniti, jadi kita rasa kita boleh mengurangkan jangkitan COVID-19. Kita akan lihat keberkesanan PKP 3.0. Kita baru mula 12 Mei. Mungkin dalam tempoh 2-3 minggu baru kita akan lihat keberkesanan tersebut. Jadi aktiviti yang kita jalankan sekarang ni, kalau boleh kita kurangkan untuk tempoh 2 minggu, untuk Kementerian Kesihatan memberi ruang kepada Kementerian Kesihatan menampung pesakit-pesakit yang akan datang, dan juga memberi masa kepada kita membina lebih lagi keupayaan hospital. Tapi itu bukan satu penyelesaian. Penyelesaian ialah mengambil tindakan kesihatan awam. Bantulah Kementerian Kesihatan dengan duduk di rumah, PKP kendiri dan juga PKP keluarga. Jadi kita tak akan berjaya tanpa kerjasama padu dengan rakyat Malaysia, semua kategori yang di bandar dan juga di kampung dan sebagainya, untuk patuh kepada SOP dan duduk di rumah. Duduk di rumah ialah tagline yang kita gunakan ketika gelombang kedua, dan kita berjaya mengawal gelombang kedua kerana kita semua bekerjasama untuk duduk di rumah. Itulah permintaan daripada Kementerian Kesihatan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.